Hai semua, Assalamualaikum. Episod kali ni kita berada di Jen Jarum, Selangor. Rumah kita nak pergi tour ni terletak di kawasan kampung. Rumah ini dibina dari awal dan berkuasaan 1,150 square feet. Pemilik rumah ni merupakan seorang suri rumah, juga seorang content creator home decor. Di mana pemilik ni dia suka melakukan projek-projek DIY tau. Korang nak tengok? Tapi sebelum tu, seperti biasa, untuk korang yang baru jumpa channel ni, pastikan korang like dan subscribe House Tour Malaysia. Jom ikut dia ke tour. Let's go. Hai House Tour Malaysia, selamat datang ke rumah kami. Jumpa masuk. Assalamualaikum, nama saya Nur Sarah. Di kalangan ahli keluarga dan kawan-kawan rapat panggil Sarah. Tapi di kalangan kawan-kawan IG alamatnya dipanggil sebagai Nur. Saya pemilik Instagram Nur_Rumah Putih. Okey, rumah saya ni kami baru duduki pada tahun 2021. Dibina di atas tanah lot. Ini rumah kampung lah. Dan saya memilih konsep deco farmhouse untuk hiasan dalaman. Tapi kalau ikut sebenarnya, pada awal-awalnya saya tak memilih konsep farmhouse ini sebagai untuk deco. Awal-awalnya tu saya pilih konsep monokrom minimalis sebenarnya. Sebab tu bila tengok sini ada nampak warna hitam, putih sikit-sikit. Tapi bila dah duduk, betul-betul duduk di sini, saya perlahan-lahan ubah untuk menyesuaikan dengan perabot yang kebetulan dihadiahkan oleh ahli keluarga. Rumah ini berkeluasan bukaan 25 x 46 kaki. Itu adalah serba sedikit mengenai rumah kami ini. Sekarang jom kita ke ruangan lain. Okey, ini adalah ruang tamu di dalam rumah kami ini. So sebenarnya di rumah kami ini banyak dilakukan DIY yang saya buat sendiri. Macam dekat sini, ini adalah first DIY yang saya buat. Board and batten ni masa awal-awal duduk dekat rumah ni. Sebab nampak macam dia ni kosong je kan. So saya decide untuk buat board and batten untuk naikkan seri dinding. So kenapa saya pilih board and batten? Sebab pada awalnya saya tak pernah pun buat DIY. Ini adalah projek pertama saya untuk DIY. So selepas berfikir panjang, saya merasakan saya mampu nak buat board and batten ni. Rasa macam mudah, boleh dibuat lah, boleh diselesaikan sendiri. Jadi saya pun cuba buat yang ni. Alhamdulillah jadi dengan elok. Frame gambar ni pun saya buat sendiri. Saya cuma membeli batang kayu pine daripada Shopee dan jadikan ni sebagai frame. Dan gambar-gambar canvas ni saya beli dari Shopee juga. Yang ketiganya dekat sini, pokok ni, pokok artificial ni. Pokok ni pun saya buat sendiri. Yang saya beli dari Shopee hanyalah daun-daun ni. Batang ni saya ambil dari dekat luar. Dari pokok-pokok kat luar tu. Jadi saya lekatkan dia, bentukkan daun-daun dia ni. Kita gubah dia supaya nampak elok macam sepokok lah. Jadi yang bawah ni kita cuma simenkan dia sebagai pemberat supaya dia tak jatuh bila kita letak. Untuk naikkan seri dia, kita letaklah dalam bakul. Bakul ni saya beli dari DIY je, Mr. DIY. Lepas tu kita tutup yang simen tadi tu guna rumput-rumput kering. Okey, untuk sofa ini, sofa ini adalah pemberian dari hadiah daripada ahli keluarga semasa kami berpindah masuk ke sini. So ini adalah daripada kakak ipar.
Kecuali yang ini saya beli juga dari Shopee. Sebiji ini saya beli dari Shopee. Dan untuk meja kopi ni, sebenarnya dia satu set. Datang satu set dengan sofa hijau ni. Tapi bila dah lama tu saya rasa bosan tengok pesen yang sama je. Jadi saya pun DIY kan juga dia. Saya tampal dengan papan-papan lebihan buat shiplap dan jadikan dia meja yang tertutup. Sebenarnya bawah ni dulu dia adalah satu ruangan yang terbuka, tapi saya tak suka, jadi saya tutup dia jadi macam ni. Dan saya sesuaikan dengan konsep farmhouse dengan tambah sedikit aksesori lah untuk naikkan seri dia. Untuk bahagian TV wall ni, shiplap ni pun saya buat sendiri. Papan-papan shiplap dibeli daripada Shopee dan saya tampal sendiri dan cat ikut menggunakan cat pilihan lah. Untuk kabinet TV ni saya jumpa seller daripada Facebook, deal dengan seller, dia pun datang pasang. So, inilah dia. Dan untuk hiasan-hiasan yang lain ni, yang ini semua dari Shopee. Kecuali bunga ni daripada Kaisen. Yang itu pun dari Shopee. Dan yang sini pun semua dari Shopee. Kecuali yang ini Mr. DIY. Dan yang papan dekat belakang tu saya buat sendiri. Okay, storage untuk bahan bacaan ni saya beli dari Shopee juga. Yang ni Shopee Indonesia. Untuk porsi sofa ni yang ini adalah sofa Toolstar daripada IKEA. Sebenarnya ni sofa dari rumah lama yang saya angkat sekali masa berpindah masuk ke rumah ni. Sofa ni dah lama, tapi disebabkan dia ada cover yang boleh cabut dan kita basuh dia, jadi dia nampak elok je. Dan untuk arts yang ni saya beli dari Shopee juga. Dan untuk yang carving ni, yang ini daripada Shopee Indonesia. Okey, untuk di bahagian ini, open shelf ni, open rack. Yang ini adalah jam hiasan yang dah lama saya beli dari Romantika. Yang ini pun sama. Yang ini dari IKEA dan yang lain-lain daripada Shopee. Kecuali yang ini saya buat sendiri. Dia punya frame. Lepas tu tulisan pun saya cuma guna marker pen je. Marker pen kita buatlah tulisan cantik-cantik. Kalau untuk bekas-bekas yang macam ni, actually saya guna bukan saja-saja untuk letak macam ni. Ada benda-benda yang saya simpan macam ni adalah untuk simpan barang-barang craft anak-anak. Yang lain-lain ni semua daripada Shopee. Rak ini dari IKEA. Rak IKEA. Okey, ini adalah hallway di dalam rumah kami ini. Hallway ini menyambungkan ruang tamu dengan dapur. So, untuk hallway ini saya membuat board and batten, separuh dinding lah yang lebih tinggi dan lebih lebar lagi untuk sedikit variasi daripada board and batten yang ada dekat depan tu. Console table ni saya dah beli awal-awal dulu masa masuk rumah ni. Yang ini pun selalu ditanya oleh follower. Yang ini saya beli dari Shopee. Kursi rotan ni adalah giveaway pertama yang saya menang di dalam IG. Ni daripada Mira dan juga Rara. Kapet pun saya beli dari Shopee, sepasang dengan kapet untuk living room. Dan untuk bahagian pintu hallway ni, saya buatkan sedikit shiplap lah untuk naikkan seri. Dan yang hiasan tulisan farmhouse tu pun saya buat sendiri. Yang ini daripada lebihan shiplap, papan shiplap. Saya campurkan dengan kayu pine sebagai frame dia. Jadi kita tulis-tulis je lah. Dan yang ini pula, bahagian dinding ni saya letakkan mainan-mainan anak saya. Yang ini adalah antara projek yang terawal saya buat bila kami masuk pindah ke rumah ni. Kita tak nak mainan-mainannya terabur. Jadi kita pun sediakanlah storage macam ni untuk dia letak mainan dia. Lepas main, kita kemas balik. Ada masa-masa dia bersepah lah. Ada masa-masa dia kemas macam ni. Ada alat tulis sikit.
Lepas tu mainan kitchen dia. Yang ini saya buat shape lab jenis menegak. Dia menegak macam ni. Simple je nak buatnya. Yang ini pakai batang pine. Batang pine ni murah je. Satu batang cuma RM1 je masa saya beli. Dia macam ni. Yang ini pun saya buat sendiri. Frame ni dan juga yang ini dan ini. Rumah ni pula untuk dia punya bahagian dinding ni saya beli daripada kedai Eco. Lepas tu yang ini dekat belakang warna-warni ni sebenarnya adalah batang kayu aiskrim yang biasanya budak-budak digunakan untuk buat craft. Tapi saya DIY-kan sedikit bagi dia jadi dinding belakang. So dia nampak cantik macam tu. Comel kan? Dan untuk lukisan mural pun saya buat sendiri. Kita just imagine je kita nak dia nampak macam mana, rasa menarik macam mana. Jadi kita pun panjang dinding ni menggunakan tangga, lukislah. Kita pilihlah lukisan simple-simple supaya lebih mudah untuk kita buat. Di belah tepi ni ada pintu. Yang ini untuk laundry. Ini ruangan laundry saya. Tak besar mana. Ukuran cuma 5 kali 7 kaki je. Cukup-cukup selesa untuk kita buat kerja cuci-cuci. Tapi untuk bahagian laundry ni saya tak pentingkan kecantikan sangat. Apa yang saya pentingkan sini ialah practicality untuk kita buat kerja seharian. Asalkan kita dah boleh basuh pakaian dengan selesa. Lepas tu simpan sedikit bahan-bahan untuk cuci dan sedikit lagi untuk simpan barang-barang yang lain macam linen macam tu. Alhamdulillah dah okey dah. Dan yang lain-lain ni saya cuma letak untuk gantung iron board dengan iron holder ni. Dan yang ini gantung ni dari IKEA. Actually dari rumah lama disebabkan benda dah ada jadi saya pasanglah sini. Inilah kitchen kami. Kitchen ni sekali dengan dining area. So dia nampak luas lah sedikit. Selalu pun dapat komen dari follower yang dapur ni nampak luas. Tapi sebenarnya memang agak luas. Sengaja dibuat begini sebab saya nak letak meja dining sekali. Kabinet di bawah ni saya buat sendiri. Ini saya siapkan dalam tempoh masa 2 minggu. 2 minggu saya buat. Tiap papan ni saya dah ukur siap-siap. Saya dah decide saiz yang ini berapa, yang itu berapa, yang itu berapa. Dan saya terus tempah papannya mengikut ukuran yang saya nak tu dari seller plywood dekat Shopee. Tapi bila dah sampai ada certain yang saya terpaksa potong secara manual menggunakan gergaji saja, gergaji tangan. Disebabkan oleh ketidaksamarataan permukaan bawah tabletop ni. Dia tak boleh masuk dengan elok lah. Jadi kita kena potong sedikit untuk adjust. Untuk kabinet bahagian atas ni, yang ini sama seperti kabinet yang dekat laundry tu. Saya cuma beli dekat Shopee dan pasang sendiri. Yang ini saya panjat tabletop, tebuk lubang, pasangkan. Untuk bahagian ni, sini ke sini agak mudah sebab dia ada tiles yang nak menahan, yang dapat menahan berat masa saya angkat tu. Tapi part yang paling mencabar ialah bahagian ni. Kabinet ni berat, so sini dia tak ada penahan. Jadi yang ni kena gunakan kudrat yang kuat lah time tu. Saya time tu tindih-tindihkan barang untuk support supaya saya dapat angkat dia ke atas tu. Untuk open rack ni, yang ini pun dari Shopee. Yang ini bidan ni juga dari Shopee. Yang ini senang je nak pasangnya, just tebuk lubang dan masukkan ke lubang yang sedia ada lah untuk pasang ke dinding. Yang belah bawah ni adalah barang-barang yang saya biasa gunakan seharian. Mangkuk, cawan, memotong. Tapi yang belah atas ni saya memang gunakan untuk dekor semata-mata. Untuk bidai ni actually saya adjust ya, ikut ukuran tingkap. Sebab masa beli tu saya tak jumpa pun bidai yang betul-betul ikut ukuran saiz grill ni.
Jadi saya beli yang sedikit panjang pada waktu tu dan saya pun adjust lah ikut saiz dia. Bahagian kayu ni kita gergajikan sedikit dan bahagian ni kita cuma potong pakai gunting je. Dia tak tebal, boleh dipotong guna gunting. Ni bidai buluh. Dia punya labuh pun sama. Saya adjust juga untuk saiz tingkap ni. So dia dapatlah macam ni. Comel-comel je. Okey, untuk di bahagian ini, yang ini barang daripada rumah lama. Saya cuma letak di sini untuk penyeri dinding. Dan saya letakkan troli Raskog IKEA ni kat sini. Yang ini semua tools-tools saya untuk buat DIY. Yang ini comel tak? Yang ini saya buat sendiri. Kita just beli tali jut. Lepas tu kita pilih satu bekas yang kita nak guna sebagai dia punya acuan. Lepas tu kita lekatkan guna gam. Jadi macam ni. Yang ini kita buatlah sendiri. Jadikan tempat pemegang dia. Dapatlah storage comel-comel. Yang ini pula saya pilih untuk buat open pantry. Masa awal-awal duduk, sebelum duduk sini pun, saya dah memang plan nak ada open pantry macam ni. Sebab bila tengok dalam Pinterest kan, kita berkenan sangat. So saya decide untuk beli rak ala Billy ni. Yang ini actually bukan Billy IKEA tau. Saya beli dari Shopee je. Yang Billy dekat sini cuma yang kecil ni. Yang ini saya beli dari IKEA. Ini rak Billy. Yang ini ala Billy je dari Shopee. So untuk storage ni saya beli perlahan-lahan je. Bukan sekali jalan. Kita cari mana kita berkenan. Macam ni untuk tepung, untuk beras dan storage untuk jajan-jajan anak saya. Lepas tu macam biasa, pantry saya pun pandai beranak-ranak. So Billy yang lama ni saya gunakan juga untuk letak barang-barang dapur. Dan yang paling baru yang ini. Yang ini saya gunakan untuk letak benda-benda yang lebih berat macam air. Sebab dia lebih kukuh, yang ini besi. Itu sajalah untuk bahagian pantry. Ini adalah master bedroom di dalam rumah ni. Keluasan cuma 10 kali 15 kaki. Kami letak queen bed dekat sini. Yang ini daripada IKEA. Dia satu set dengan set table tu. Dan juga tilam. Tilam pun IKEA juga. Untuk hiasan belah tepi tu, yang itu pun daripada IKEA. Dan kami juga menempatkan wardrobe yang besar ni dekat sini. Tapi kami pilih jenis full mirror supaya mendapat ilusi yang lebih luas lah. Sebab dia ni pun dah makan space. Dan untuk bahagian ni saya letak sedikit hiasan, frame sebagai hiasan secara random je. Bunga untuk naik seri, yang ini daripada IKEA. Dan meja untuk saya duduk-duduk baca buku ke apa kan. Pot and batten ni pun saya buat secara DIY je. Dan yang lain-lain ni, hiasan ni dari kedai Eco je. Ini adalah bilik anak perempuan kami. Bilik ni saya pilih jenis dormitory. Maksudnya dalam satu bilik ada 2 orang yang duduk berkongsi lah. So bilik ni simple je. Dan warna tema pula adalah sedikit berbeza daripada yang di belah depan sana. Saya mencampurkan sikit warna pink. Sebab ini adalah warna pilihan anak sendiri. Dan saya tone downkan sikit warna dia dengan kapet ni. Dan juga wardrobe anak dengan warna putih. Cuma sedikit je hiasan sini supaya pergerakan lebih selesa dan sesuai dengan jiwa anak yang suka simple. Okey, dalam rumah ni ada 2 toilet. Ini salah satunya. Yang satu lagi adalah toilet yang di dalam master bedroom. So, tengok sikit kat dalam ni. Simple je.
Yang ini sedikit besar daripada toilet master bedroom. Yang ini berkeluasan 5 kali 8 kaki. Saya gunakan gelas untuk membahagi antara sitting toilet dengan bahagian ruangan mandi ni. Dan tiles pula saya beli dari physical store KBMS. Itulah saya sedikit mengenai toilet kami. So much pada Kak Nur kita sebab hari ni dia sudi terima juga daripada Hostel Malaysia dan share tips dekornya dengan penonton. Terima kasih juga pada dia dan tim Hostel Malaysia sudi berkunjung ke rumah kami. Sama-sama. Korang tahu tak, rumah Kak Nur ni dia rumah dia cantik, rumah dia tema farmhouse, dan Kak Nur ni dia pakar dalam membuat DIY. Kira banyak lah Kak barang dalam rumah ni akak DIY sendiri tanpa bantuan sesiapa. Sesiapa tu? Kalau Kak Nur boleh share lah dengan penonton kita, macam mana tu boleh buat DIY sendiri tu? Ada tips tak? Pada mulanya niat tu memang kita nak cantikkan rumah lah kan. Lepas tu kita lepas cari-cari info dalam Google, Pinterest semua. Jadi kita pun pilih satu benda yang kita rasa kita boleh buat lah. Macam accent wall ke gitu kan. Lepas tu untuk benda-benda lain tu yang simple-simple je, macam frame, pokok-pokok ni. Yalah, tapi macam beton wall ni akak buat. Dia punya shape pula sampai atas tau, bukan separuh-separuh. Sangat cantik dan kemas. Dan tadi kita borak-borak kat belakang juga. Kak Nur ni juga dia buat kabinet, dapur kabinet sendiri. Pintu lah Kak pintu dia. Si ada puret lagi. Berapa kos tu? Kalau Kak boleh share. Okey, untuk kabinet dapur L shape bahagian bawah tu kos dia kurang daripada 1,000, tapi actually kos tu boleh kurang lagi dari sepatutnya, sebab kalau kita beli papan yang besar tu kita boleh potong sendiri, tapi disebabkan saya tak ada mesin kan, so beli dari seller yang jual kayu pre-cut, so harga dia agak tinggi berbanding kayu yang. Tapi kita macam dapat hasil dia dapat seperti yang kita nak kan. Betul. Kalau macam dari segi time tu bila akak dah bertukar-tukar kan? Actually tak tahu juga mesti bising kan kalau kita ganggu jiran ke, tapi jiran jauh ni. Jiran jauh. Kebetulan masa buat tu pula jiran pun belum ada sangat, ada lah tapi jauh lagi. Biasanya saya buat siang sampai ke malam dia. Lama. Siang sampai ke malam. Ikut mood lah kan. Kita rehat-rehat, kita nak masak-masak, tengok anak lagi kan. Yalah, anak pun ada yang bersekolah. So Kak Nur ni dia menyusun jadual lah untuk nak buat DIY projek dia sampai berjaya. Mesti berjaya. Ya, betul. Kak Nur pun ada cerita juga kat kita tadi. Dia kata dia dulu ada di rumah. Kak Nur beli rumah dekat mana, kat Kelang kan? Dekat Kelang. So akak jual rumah tu dan invest untuk beli tanah ni dan buat rumah. Betul. Kita beli tanah lot. Dulu adalah rumah subsell. Untuk rumah di area Kelang agak mudah lah nak jual. Lepas tu memang rezeki lah time tu. Dengan cepat je dapat pembeli. So untuk rumah tu akak jual berapa anggaran harga tu? Dalam 300. 300,000. Lepas tu akak buat rumah, beli tanah dan buat, dan lebih-lebih tu boleh buat dekor je kan. Biasa ada rumah sendiri juga lah. Baiklah, dia nak ucapkan terima kasih lagi sekali pada Kak Nur sebab sudi share dekor tips dia dengan penonton kita hari ni. Dia datang bukan dengan kosong, ada hadiah. Ni dia daripada pihak Hostel Malaysia sendiri. Terima kasih. Dan satu lagi, ini dia pula daripada Jiham Kaligrafi. Alhamdulillah, terima kasih Jiham. Terima kasih host tour. Sama-sama. Kita bolehlah letak kat situ. InsyaAllah. Okey. Kak Nur pun ada juga sesuatu. Ada hadiah juga. Kecil-kecil tapi comel. Thank you Kak Nur. Terima kasih. Dapat lilin. Lilin wangi. Wangi-wangi rumah. Baiklah, kalau korang nak tahu lebih tentang journey idea dekor Kak Nur ni, projek DIY Kak Nur, korang boleh pergi ke Instagram beliau iaitu
Nur_Rumah Putih. Kat situ banyak Kak Nur share projek-projek DIY macam-macam lah. Kalau boleh tanya kat mana Kak Nur beli barang semua. Baiklah, kita sudah berada di akhir rancangan. Seperti biasa, untuk korang yang baru jumpa channel ni, jangan lupa untuk like dan subscribe House Tour Malaysia. Okay? Bye. Assalamualaikum. Thank you Kak Nur. Sama.